Tangga anak saya bagi mati. Sedangkan dia bunuh anak saya. Dia duduk dalam kawasan Ipoh. Dia boleh reverse kereta, dia keluar, dia tengok. Dia macam nak gelap tapi muka tak ada ration. Tak ada ration, dia kata betul, dia buat cerita, break tak makan. Dia buat cerita, dia kata orang nak pukul dia. Sedangkan saya sendiri yang ada kata, saya cakap, jangan usik dia. Jadi tak pukul. Lepas tu dia tengok anak saya yang nurse pergi, dia ingat dia itulah pegawai perubatan yang akan datang. Dia terus cabut. Lantaklah aku polis. Itulah kata-kata suspek kepada orang ramai. Saksi-saksi di tempat kejadian jelas melihat suspek melanggar mangsa, kemudian mengundurkan kenderaannya dan melanggar mangsa berulang kali. Lantas di mana sifat kemanusiaan dan akal waras sehingga sanggup bertindak kejam sebegitu? Inilah kisah kematian Allahyarham Muhammad Zaharif Afendi. Saya dengan kereta awam, dengan pakaian awam, konon-konon dia polis. Lepas tu dia langgar anak saya di depan rakyat ramai. Lepas tu dia dah pergi, dia parking kat situ. Dia keluar pada kereta. Dia boleh tengok saja tanpa ada apa-apa reaction. Nak suruh Zahari tu masuk dalam kereta dia ke, bawa pergi ke hospital, ataupun nak pergi tanya macam mana keadaan ke. Dia jadi macam dia suka. Muhammad Zaharif Afendi berusia 17 tahun adalah pelajar tingkatan 5 yang juga calon sijil pelajaran Malaysia yang maut selepas motosikal Yamaha ditunggangnya dilanggar sebuah kereta Prodo Ativa. Dipandu seorang pegawai kanan polis berusia 44 tahun dalam kejadian berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati di Meru Perak pada 15 Disember 2023 sekitar pukul 12.40 tengah hari. Lebih duka cita, lokasi restoran tempat keluarga mangsa berniaga tidak jauh, iaitu sekitar 100 meter dari lokasi insiden berlaku. Akibat pelanggaran itu, mangsa yang masih lengkap berpakaian sukan sekolah terjatuh dari motosikal dan diseret kenderaan terbabit. Saksi kejadian memaklumkan pemandu kereta berkenaan kemudiannya berpatah balik ke lokasi untuk melihat keadaan mangsa sebelum beredar selepas menyedari kehadiran orang ramai. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk bedah siasat. Hasil bedah siasat terhadap mangsa mendapati punca kematiannya adalah kecederaan pada bahagian dada dan perut akibat kemalangan jalan raya. Ibu mangsa dikenali Mimi Jula Ismail 50 tahun menyifatkan arwah anaknya sangat meminati bidang permotoran dan berhasrat ingin melanjutkan pengajian dalam bidang itu selepas tamat SPM, malah ketika ini disifatkan mahir dalam menyelenggara motosikal kenalannya. Sejak sebulan kebelakangan ini, Zaharif ada menunjukkan kelakuan berbeza berbanding kebiasaan, termasuk gemar menjamah makan di waktu tengah malam, selain kurang menjunjung restoran keluarganya melainkan untuk minta duit belanja sekolah. Sementara itu, kakak Zaharif, Nurzawani Muhammad Zamri 28 tahun berkata, sewaktu kejadian jam 12.30 tengah hari, dia ketika itu ingin menghantar anak-anaknya ke restoran tempat ibu dan bapanya meniaga. Sementara ingin ke tempat kerja, sebelum melihat orang ramai menggerumuni ke lokasi kejadian. Ketika sampai di situ, dia melihat adiknya itu dalam keadaan seperti separa sedar dan ada bercakap sedikit yang dia kesakitan, dan waktu itu juga dia memang ada nampak suspek ada di situ dalam kalangan orang ramai. Malah amat menyedihkan, kakaknya orang pertama yang menghubungi ambulans dan ketika itu kedengar banyak suara mengatakan yang Zaharif sengaja dilanggar. Namun tumpuan utamanya adalah hanya untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Mungkin kerana pada masa itu, Zawani memakai seragam jururawat, maka suspek tidak menyangka yang dia adalah kakak mangsa, lalu menyangka dia sekadar jururawat yang ingin membantu dan kebetulan berada di tempat kejadian. Lalu suspek dilihat beredar dari tempat kejadian, dia tidak ada menawarkan sebarang jenis pertolongan termasuk tiada permohonan maaf. Susulan kejadian ini, pada hari yang sama, polis menahan pegawai kanan polis terbabit dan diremas selama 3 hari. Di samping itu, polis menjamin siasatan lebih telus dan berkredibiliti siasatan kes ini. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memberi jaminan itu selepas beliau mengadakan sesi kunjungan ke rumah keluarga mangsa di Taman Cepur Sentosa petang 16 Disember 2023. Ketika pertemuan itu, bapa mangsa Muhammad Zamri Zainal Abidin 55 tahun dilihat tidak mampu menahan pilu
susulan kematian anaknya itu. Pertemuan itu disusuli dengan luahan ahli keluarga mangsa mengenai insiden berkenaan di samping meminta pegawai penyiasat kes yang didakwa mereka mempunyai hubungan sebagai rakan dengan suspek kes itu, selain persoalan mengenai integriti ketika mengendalikan siasatan. Dia masuk dalam kereta. Anak saya meritih 40 minit. Okey. 40 minit Datuk. Dia meritih macam ayam kena sembelih 40 minit. Muhammad Zamri mendakwa isteri suspek yang melanggar anaknya dan juga tenaga pengajar di SMK Jati ada datang kepadanya sewaktu di lokasi kejadian bagi memohon maaf atas kejadian yang menimpa Zaharif. Pakcik, saya minta maaf. Itu suami saya. Dia memang ada panas baran. Dia tak boleh dengan rem motosikal. Membuatkan para netizen bengang, adakah atas alasan motosikal bising membolehkan mangsa dilanggar sampai mati. Sedangkan masalah motosikal bising itu boleh diselesaikan secara melalui saman. Ketika kejadian, banyak saksi mata mengatakan mangsa sudah memberhentikan motosikalnya. Mungkin mangsa hendak meminta maaf selepas tidak larat melarikan diri lagi. Namun suspek melanggarnya kemudian menggelarkan mangsa sebagai budak rempit. 2 hari selepas kejadian, pihak polis merekodkan keterangan 22 individu bagi membantu siasatan. Daripada jumlah itu, 14 saksi tampil membantu siasatan dan 13 daripadanya adalah pelajar dan orang awam. Polis merekodkan keterangan mereka mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Selain mereka, polis turut merekodkan 8 lagi keterangan individu berkaitan kes ini, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan individu yang direkodkan keterangan seramai 22 orang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein menyambut baik keputusan Pejabat Peguam Negara untuk menuduh suspek mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Keputusan itu menunjukkan bahawa siasatan yang dijalankan polis di Raja Malaysia berhubung kes itu adalah telus. Menurutnya, PDRM hanya menjalankan siasatan berlandaskan undang-undang berdasarkan dapatan yang diperoleh pegawai penyiasat. Keputusan ini adalah kebijaksanaan Jabatan Peguam Negara dalam membuat penilaian bersandarkan kepada siasatan yang dilakukan pegawai penyiasat. Pada 18 Disember 2023, pasukan polis dilihat berkawal di perkarangan luar kawasan Mahkamah Ipoh yang dipercayai sebagai persediaan kawalan terhadap kes ini. Pengamal media sudah berkumpul di kawasan mahkamah itu seawal 7.30 pagi bagi menunggu ketibaan pegawai polis berpangkat Deputi Superintenden terbabit. 3 ahli keluarga terdekat mangsa termasuk bapa saudara mangsa, Abdul Razak Judin, Muhammad Nizam Abdullah dan Ahmad Faizal Jaafar dilihat tiba di perkarangan mahkamah kira-kira 8 pagi. Abdul Razak ketika ditemui di luar perkarangan mahkamah berkata, keluarga mangsa kes itu beransur-ansur menerima pemergian mangsa. Semasa ketibaan, suspek diberi kawalan ketat ketika memasuki mahkamah. Kawalan ketat luar daripada kebiasaan itu menimbulkan persoalan mengenai layanan double standard dalam kalangan kira-kira 30 pengamal media yang hadir. Rata-rata pengamal media turut mengakui perkara berkenaan dengan menyifatkan liputan kes itu tidak dapat dilakukan seperti biasa sebagaimana pesalah lain yang dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Suspek sebelum itu dilihat sudah berada dalam kamar perkarangan kira-kira 9.05 pagi dengan pengamal media khususnya jurugambar dan juru video yang menunggu seawal jam 7.45 pagi di pintu pagar mahkamah tidak menyedari ketibaannya. Sejurus sebelum dibawa masuk ke galeri mahkamah, beberapa anggota polis yang mengiringi suspek cuba menghalang laluan biasa digunakan oleh pengamal media bagi merakam visual orang kena tuduh di mahkamah itu. Ketika dibawa keluar dari kompleks mahkamah, suspek dipercayai dibawa menaiki pacuan 4 roda hitam bercermin gelap diiringi 4 kenderaan lain yang turut dinaiki anggota polis beruniform Jabatan Siasatan Jenayah. Malah, kesemua kenderaan itu dilihat dipandu laju melalui tempat pengamal media berhimpun untuk merakam visual. Mengikut kertas pertuduhan, suspek Muhammad Nazri Abdul Razak 44 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate. Ia yang berpangkat Deputi Superintenden dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majlis Punita. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan itu memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Dan jika tidak dihukum mati, hendaklah juga dihukum dengan tidak kurang daripada 12 sebatan. Polis menafikan bersikap double standard berhubung layanan terhadap suspek ini.
Malah menurut Timbalan Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata, kawalan ketat terhadap suspek di mahkamah demi menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Di kawasan mahkamah susulan kes terbabit menarik perhatian umum secara meluas. Polis juga tidak mengklasifikasikan kes ini sebagai kes berprofil tinggi. Pihak pendakwaan berdepan cabaran untuk membuktikan elemen mensyeria, iaitu niat undang-undang bagi memenuhi kehendak Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Selain itu, pembuktian kenderaan dijadikan sebagai senjata untuk membunuh oleh suspek kes ini. Itu yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan untuk mensabitkan suspek dengan kesalahan membunuh, biarpun membabitkan senario kemalangan jalan raya. Kes ini amatlah luar biasa. Tak tercapai di akal kita bagaimana seseorang anggota polis yang sepatutnya menjaga orang awam tetapi mengkhianati amanahnya. Bangsa hanyalah seorang budak sekolah, tidak melakukan kesalahan yang boleh mengancam sesiapa. Remaja yang menyukai motor itu biasa. Yang luar biasa adalah polis yang melakukan jenayah. Kami rakyat Malaysia bertegas supaya tiada layanan yang istimewa kepada suspek, tak kira apa alasan sekalipun. Semoga Allahyarham Muhammad Zahari Afendi diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kalau dengan polis, rakyat tidak boleh percayai, takkan kami nak pakai bomoh. Ada idea? Komen sikit. Salam takziah. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.